Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari Jumaat, jadi Abang pakai baju Melayu sempena untuk cerita hari ini. Dan hari ini ceritanya memang cukup menarik, walaupun satu cerita tapi cukup panjang, cukup menjadi iktibar. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Kak Rubiah, berlaku pada tahun 1994 dekat Negeri Sembilan, sekali lagi daripada kampung halaman Abang. Tapi kali ini di Negeri Sembilan, betul-betul dekat kawasan Negeri Sembilan, Senawang, rumah Abang sendiri, rumah mak ayah lah. Abang duduk dekat Melaka. Jadi ceritanya macam ni, pada tahun-tahun tu memang kebanyakan daripada anak-anak dara ataupun abang-abang memang selalunya akan dapat peluang bekerja dekat kilang. Di kawasan Senawang tu memang banyak kilang. Jadi semua daripada pelusuk setiap di kawasan Negeri Sembilan tu, kalau nak cari peluang pekerjaan yang segera dan cepat dan ada tawaran OT, overtime, pergilah kerja dekat kilang pada waktu tu. Bas pula disediakan. Pada waktu ni makcik, kita panggil Kak lah. Pada waktu ni Kak Rubiah masih lagi berumur 20-an. Masih lagi muda. Habis-habis sekolah dah dapat kerja kilang dekat Senawang. Dia kata bila dia kerja kilang kat Senawang tu, dia berulang alik daripada Senawang ke Kuala Pilah. Memang ada bas yang disediakan. Dekat kilang tu dia berjumpa dengan macam-macam orang dan dia tahu tentang latar belakang orang-orang yang dia kenal. Jadi dengan kata lain, dia tidaklah terlalu terkejut sebab satu kilangnya adalah semuanya boleh dikatakan orang Negeri Sembilan, daripada Nilai, Kuala Pilah, Rembau dan kawasan sekitarnya. Pada waktu tu belum lagi ada pekerja-pekerja daripada luar negara, Indonesia, Thailand ataupun negara-negara sekitar, belum lagi. Tapi kebanyakan daripadanya adalah terdiri daripada anak-anak tempatan. Ceritanya, sebenarnya Kak Rubiah dia agak keliru dengan beberapa perkara tentang budaya orang Negeri Sembilan. Dia walaupun dibesarkan dekat Kuala Pilah, tapi kebanyakannya dia dibesarkan dekat kawasan bandar. Dan pada waktu tu dia kata tahap agama orang Kuala Pilah boleh dikatakan cukup bagus sebab mereka ada sekolah-sekolah agama yang didirikan secara swasta. Ada kalanya memang kelas-kelas agama ni diajarkan di sekolah-sekolah dan juga di surau-surau dan juga masjid-masjid. Jadi semua orang tahulah apa yang dikatakan dengan saka dan juga kurafat disebabkan oleh saka tu. Waktu dia bekerja kilang, dia kenal dengan ramai orang. Terdiri daripada banyak daerah, orang-orang daripada banyak daerah yang berlainan. Antaranya, banyaknya datang daripada Rembau dan juga Kuala Pilah. Dalam banyak-banyak kawan itu, dia ada seorang kawan yang bernama Dekna. Itu adalah nama panggilan lah kan. Dia kata Dekna ni adalah seorang budak perempuan yang sangat agresif dan dia memang kuat bekerja. Pada masa yang sama, mulutnya pun kuat juga. Apa-apa kerja, apa-apa nak bagi cadangan ke ataupun nak kutuk-mengutuk, memang Dekna ni antara orang yang akan maju ke hadapan. Dialah yang juga yang selalu membantah-bantah kalau bos bagi kerja lebih masa, kalau tak ada gaji tambah. OT lah nak, duit gaji OT kalau tak ada. Tapi dia kata dalam banyak-banyak tu ada satu perangai Dekna yang Kak Rubiah tak berapa nak berkenan sangat. Iaitu setiap hari Dekna akan bercerita tentang saka keturunan. Tapi dia tak panggil saka, dia panggil sebagai pendamping. Setiap hari kalau duduk je makan akan bercerita tentang pendamping. Masalahnya ialah dia rasa kenapa pendamping keluarga dia tak datang pada dia. Itulah setiap hari dizikirkannya. Dia kata kenapa pendamping tu pilih sepupu dia. Jadi Kak Rubiah ni tanyalah, kau tahu ke tidak pendamping tu sebenarnya boleh menganjur kepada kurafat, iaitu mempercayai selain daripada Allah Ta'ala. Tapi alasan yang diberikan Dekna ialah itu saka, ini pendamping. Pendamping ni macam sahabat kita. Jadi Kak Rubiah tanyalah, apa kalau dia datang dekat kita, apa yang boleh kita dapat, apa yang boleh kita buat. Dia kata, engkau tak tahu Rubiah. Dia kata, kalau benda
tu datang dekat aku ni akan jadi begitu cantik, orang suka dekat aku. Dah lah aku sekarang ni tak ada power lagi. Ditambah pula kalau mana musuh-musuh aku yang tengok aku, semuanya akan takut dengan aku. Bos pun kalau tengok aku tak berani dia nak bagi kerja tambah. Dia bagi duit OT tapi tak berani kerja tambah. Dia gelak macam tu. Dengan kata lain, apa yang Kak Rubiah nampak adalah Dekna memang suka kalau Saka tu berdamping dengan dia. Masalahnya Saka tu berdamping dengan sepupu dia yang lain. Disebabkan ada kriteria-kriteria yang tidak dipenuhi oleh Dekna. Tapi yang jadi bertambah peliknya, kata Kak Rubiah, ialah kawan-kawan yang lain-lain semuanya macam, alah Dekna, kenapa Saka lah pendamping tu tak pergi dekat engkau, ruginya kau kena rebut Dekna. Pendamping tu bagus untuk kau, badan kau sihat nanti 30 20 30 macam tu. Lagilah Kak Rubiah pelik, dia orang ni faham ke tidak tentang Saka ni, ataupun dia orang buat-buat tak faham. Tapi Kak Rubiah cuba terangkan untuk kawan-kawan dia yang mengatakan itu adalah satu benda yang salah di sisi agama. Tidak juga. Dia orang kata yang salah di sisi agama itu adalah Saka memuja makhluk tu. Tapi kali ni bukan memuja, berdamping dengan makhluk tu. Lain Rubiah, dia kata engkau kena faham benda ni. Kau ni kena belajar agama lebih sikit ni. Disalahkan pula Kak Rubiah lepas tu bila Kak Rubiah cerita hal agama. Jadi bila dah banyak kali cerita macam tu, Kak Rubiah pun rasa pening lah. Tak kau lah, kalau kau nak Saka pun Saka lah. Jadi hari berganti hari, tiba-tiba pada satu hari tu tengah-tengah dia orang sarapan, dikumpul lah kawan-kawan dia dekat kawasan kantin. Aku ada cerita best, kata Dekna. Apa benda cerita yang best tu? Kawan-kawan dia tanyalah. Aku dah jumpa dengan sepupu aku, dia rela untuk bagi Saka pendamping tu pada aku. Dan dia kata dia tak kisah dia nak lepaskan, tak ada syarat apa-apa, aku tak perlu bayar apa-apa. Kawan-kawan dia bersorak-sorak, alhamdulillah akhirnya kau dapat juga pendamping. Lagi blur Kak Rubiah ni, kenapa pula minah-minah ni macam ni? Pelik ke? Dia orang memang tak faham lah dari segi agama. Jadi waktu tu semua orang bersorak-sorak. Akhirnya Dekna, bila kau nak dapat ni Saka ni, bila kau nak dapat? Tunggulah, dia kata hujung minggu ni dia akan datang rumah aku, dia akan bagi, aku akan baca menteranya. Dia pas tu melalui mentera je lah, dan dia akan bagi aku dia punya keris tu, ada keris perempuan lah dia kata. Jadi kalau aku baca mentera, pegang keris tu, automatik benda tu akan meresap masuk dalam badan aku. Kau tengok minggu depan, dia kata aku jalan begini jalannya. Tak ada aku jalan menunduk, mendada aku jalan. Semua orang akan takut dengan aku dan semua orang akan tunduk dengan aku. Kawan-kawan dia bersorak-sorak. Waktu tu yang tak bersorak Kak Rubiah aja, dia bergeleng kepala. Dia kata takutlah. Dia kata benda tu sangat menakutkan. Harap-harap dah tua nanti korang bertaubat lah. Itu yang dalam hati Kak Rubiah. Tapi ada ceritanya sambungan nanti. Ini lama ni punya jalan cerita dia. Jadi Kak Rubiah kata biarlah dia orang dapat bertaubat. Sedarlah apa yang berlaku sebenarnya bukan benda yang baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi nak jadi cerita, selepas seminggu tu dia orang pun berjumpa balik hari Isnin. Waktu tu kerja pagi lah. Bila berkumpul dekat waktu rehat, berkumpul dekat kantin, orang ramai-ramai tanya, dah dapat kau belum? Kau tak nampak aku macam mana? Kau tak nampak aku cantik hari ni? Nampak tak aku macam gah sini? Iyalah Dekna, kau dah macam hebat lah, macam kau punya kulit glowing ke. Jadi bila waktu tu Kak Rubiah kata dia tengok, aku tengok atas bawah tak ada apa pun. Lupa mak cakap abang dapat cerita ni melalui panggilan telefon. Aku tengok atas bawah tak ada apa-apa pun, glowing pun tak ada, biasa je. Jadi dia pun katalah, Saka tu dah masuk dalam badan aku. Bukan Saka, pendamping tu dah masuk dalam badan aku. Aku dah rasa sihat. Hari tu dah rasa penat bila kerja. Ini kalau kau bagi OT 10 jam, OT tembak aku bagi. Dulu-dululah OT tembak, OT yang tak ada rehat. OT kerja, OT lepas tu esoknya sambung kerja balik. Tu kalau kerja kilang, abang dulu kerja kilang, jadi tahulah OT tembak. Jadi dia kata kalau kau bagi OT tembak seminggu pun aku boleh jalan, tak ada masalah dah. Dia punya kekuatan lain macam ni. Dan kalau musuh-musuh takut dengan aku, lelaki-lelaki yang tengok aku semuanya suka dekat aku. Mesti aku famous lepas ni. Betul-betul semua orang yang mana musuh-musuh kepada Dekna takut dengan Dekna, termasuk bos. Sampaikan bos nak cakap dia dengan Dekna, dia kena cakap dengan Kak Rubiah dulu. Rubiah, awak beritahu dengan Dekna buat ni. Lah,
Jadi Kak Rubiah kata, pergilah bos beritahu sendiri dengan Dek Na. Tak berani, tak tahulah kenapa. Dia tu rasa macam ada aura lah. Dia kata, lain macam dia punya aura. Betul lah orang kata. Kalau orang yang tak tahu, memang nampak benda tu seperti ada sesuatu yang mendamping. Tapi bagi Kak Rubiah yang memang tahu, tapi tak nak mengakui, dia tak nampak pun Dek Na tu menakutkan. Dan dia tak nampak pun Dek Na tu macam secantik mana. Sejak daripada tu, Dek Na popular dekat kilang tu. Di kalangan lelaki-lelaki, ramai yang berhantar surat. Waktu tu belum ada handset kan. Jadi ramailah berhantar surat, cuba untuk memikat hati Dek Na dari minggu ke minggu. Oh, Dek Na bertukar-tukar pasangan. Maksudnya pergi dating lah. Jangan fikir bukan ya. Jadi pergi dating, ujung minggu pergi dating orang ni, ujung minggu pergi dating orang ni. Macam mana Kak Rubiah tahu? Walaupun Kak Rubiah duduk dekat kawasan Kuala Pilah dan Dek Na duduk kat kawasan Rembau, tapi segala aktiviti Dek Na akan cerita minggu berikutnya. Dan dia akan tunjukkan macam mana lelaki ni beli hadiah untuk dia, macam mana lelaki ni cuba nak pikat dia. Jadi benda tu menjadi kebanggaan dan menjadi, kalau orang putih kata trigger, ataupun orang Melayu kata menyebabkan orang lain rasa teruja untuk memiliki pendamping pada masa yang sama. Jadi yang masing-masing kawan-kawan ni berobot-obot lah. Aku keluarga aku tak adalah pendamping. Kalau ada, keluarga kau tak nak, kau bagi kat aku lah. Aku teringin tengok Dek Na lain macam auranya. Bukan arwah, auranya. Jadi Dek Na menjadi tempat untuk orang jadikan rujukan. Mana nak dapatkan pendamping yang sebegitu hebat macam Dek Na ni. Jadi Kak Rubiah pun tanya, ada tak apa yang perlu, dalam diam-diam lah dia tanya dengan Dek Na, ada tak apa benda-benda yang kau perlu korbankan untuk kau dapat ni? Dia kata ada yang perlu dikorbankan. Dia perlu memberi makan, sebab benda ni dia hanya boleh makan darah. Jadi dengan kata lain, dalam malam-malam tertentu, Dek Na perlu titiskan darahnya dalam air dan diberikan kepada makhluk tu. Untuk makhluk tu jadikan bahan makanan. Dia mungkin disedut lah dia tu. Jadi bila dengar macam tu, astaghfirullahalazim, takutlah dengan Kak Rubiah kata. Sebab bila dah melibatkan darah, itu melibatkan nyawa. Takut satu hari nanti memberi keburukan. Nak jadi cerita, pada satu hari adalah masuk kat kilang tu bos perempuan. Bos ni pula bos Cina. Perempuan Cina lah, menjadi bos dekat satu department yang tak sama dengan department Kak Rubiah dan tak sama dengan department Dek Na. Bos ni pula memang cari pasal dengan semua orang. Apa-apa yang orang dia tak puas hati, dia akan rempuh je. Kalau dia perlu ditengking, dia tengking waktu tu. Sebab dia kata dia perlu menjaga kualiti kilang ni punya production. Jadi kalau kualitinya macam haram, memang dia akan serang. Dia pula dekat kawasan yang menjaga kualiti, jadi orang yang paling takut dengan dia adalah orang-orang di kawasan production. Jadi production akan keluarkan barang kan. Jadi pada waktu tu yang paling tak takut adalah Dek Na. Dek Na kata apa? Aku kerja macam ni. Aku buat OT tembak. Kalau dia pandai komplain aku, ni pelempang ni aku bagi dekat dia, bengkak muka dia. Nak jadi cerita, memang betul pada satu hari itu diorang bergaduh. Kak Dek Na ni dia keluarkan, ialah dia pun dah banyak pengaruh, lepas tu dia popular, lepas tu dia ada pula pendamping, jadi orang takutlah nak mengarah-ngarahkan dia. Tapi bos ni pula bos memang tempat kualiti. Dia tengok Dek Na punya kerja kualiti banyak reject. Depan-depan waktu dekat line dia mengamuk pada Dek Na. Dia kata, dia marahlah kan, abang tak boleh nak lakukan semula. Dia kata, marahlah dengan dengar, macam mana kau buat kerja, apa barang semua reject, lebih baik kau berhentilah. Waktu tu Dek Na tengking dia depan-depan orang ramai. Marah dia, perempuan, kau tahu tak aku siapa? Aku tak kisahlah nak kerja macam ni. Dudak. Terdiam bos tu. Lepas tu bos tu tak puas hati. Dia ambil, waktu tu dia ada pegang macam kayu tau. Dia rasa macam dia nak pukul kaki Dek Na. Sebab Dek Na tu macam dah lebih kepada, kata Kak Rubiah, dah lebih mana menghina-hina dia. Macam ada perkauman sikit lah kata Dek Na. Dah menghina-hina. Dia nak pukul lah kat kaki, nak bagi pengajaran. Belum sempat dia pukul, Dek Na tolak dia. Semua orang dekat line tu nampak. Bos tu, walaupun dia badan dia agak berisi sedikit berbanding Dek Na yang badannya kurus melengkung, dia boleh tolak bos tu. Bos boleh terpelanting jauh. Semua orang dekat line tu nampak. Lepas tu Dek Na tergelak-gelak. Padan muka kau perempuan. Kau nak berani lagi dengan aku? Sejak daripada sumpah, bos tu tak berani usik Dek Na lagi. Kalau dia nak buat apa-apa dekat dalam dengan kawan-kawan Dek Na, dia terpaksa beritahu bos
Dek Na sendiri. Kalau untuk dia tegur sendiri memang taklah. Kes tentang Dek Na tolak perempuan tu jadi buah mulut dekat kilang tu. Sebabnya mana mungkin untuk seorang perempuan yang kerdil, untuk seorang perempuan yang kurus boleh tolak seseorang yang badan berisi, bukan terjarak, bukan terbelakang tu tak, terpelanting jauh, sampai kan yang bos perempuan tu terpaksa bawa ke hospital untuk check up, takut ada retak ke mana. Tapi itu baru bahagian pertama, nanti abang nak cerita bahagian kedua. Jadi kisah tentang kilang tu berlaku macam tu je lah. Sampai beberapa tahun kata Kak Rubiah dia bekerja dekat situ, memang kisah Dek Na boleh dikatakan semua orang tahu, semua orang tak berani usik. Selama beberapa tahun Kak Rubiah pun berhenti daripada kilang tu, dan dia walaupun dia berhenti tapi dia masih berhubung rapat dengan kawan-kawan dekat kilang tu. Sebab pada waktu tu dia dah duduk dekat kerja dekat kawasan kampung dia dekat Kuala Pilah, buatlah sarapan pagi, nasi lemak, mi goreng, jual dekat depan rumah. Dia kata dia tak larat lagi nak naik turun bas sebab kena datang pagi tak nampak matahari, balik tak nampak matahari, jadi penat. Lama-lama jual je lah nasi lemak, mi goreng depan rumah. Ada rezeki ada, tak ada rezeki tak apalah, rezeki lain kali pun ada. Selang beberapa tahun tiba-tiba dia didatangi rumah dia, kedai dia didatangi oleh seseorang. Rupanya Dek Na datang. Dek Na datang nak bagi kad kahwin. Jadi pada masa yang sama Dek Na jemput, dan Dek Na minta kalau Kak Rubiah ni nak jadikan sebagai pengapit. Jadi dia kata boleh tak Rubiah, jadikan aku nak jadikan kau pengapit ni, kita sama-sama bergembira malam berinai nanti. Jadi Kak Rubiah ni pun Kak Rubiah sebenarnya dah terlupa tau tentang saka tu, sebab tentang pendamping, sebab dah lama sangat kan. Jadi dia pun kata okey, tak ada masalah. Apa macam mana caranya? Dia kata kau ikutlah cara aku, kau datang awal, kita tidur malam berinai tu, kita ramai-ramai tidur, anak-anak dara tidur dekat dalam bilik pengantin. Kita cerita-ceritalah sambil kita berinai-rinai ke apa ke, macam mana ke, berborak-borak lah malam tu. Tak payahlah kita tidur awal sangat. Bergembira lah, sebab ialah dah lama tak jumpa kawan-kawan. Jadi bila macam tu Kak Rubiah pun rasa teruja sangat-sangat, sebab dia nak jumpa dengan kawan-kawan yang satu kilang dengan dia, yang seperti adik-beradik lah hubungannya. Jadi pada hari yang ditetapkan, dia pun pergilah ke rumah Dek Na. Jadi rumah Dek Na ni rumah kampung, memang meriah lah. Sebab kalau orang Negeri Sembilan tahulah keluarga Dek Na, apa tak boleh sebut, hampir tak tersebut. Keluarga Dek Na ni famous, dia ada ranking, keluarga dia ada kedudukan dalam adat-adat Negeri Sembilan. Abang tak boleh nak sebut, nanti kan ada orang yang mencari, kan bahaya pula kan. Jadi dia kata meriah lah. Warga Dek Na ni memang sangat meriah, dia punya persediaan meriah. Jadi dia orang pun tolong-tolong apa yang patut. Pada malam tu adalah malam berinai. Jadi menjadi adat, bukan adat lah, lebih kepada kebiasaan lah orang-orang dekat kampung tu. Malam berinai, anak-anak dara semua akan berinai, termasuk dengan pengantin akan berinai, dan dia orang akan ramai-ramai tidur dekat dalam bilik pengantin. Ada yang tidur tepi dulang hantaran, ada yang tidur atas katil, ada yang tidur dekat bawah, tapi yang penting tidurnya berserak-serak lah dalam bilik pengantin, sebab menemani pengantin. Dek Na kan pengantin kan, jadi menemani pengantin untuk sebagai malam terakhir sebagai seorang anak dara. Selepas tu kan jadi isteri orang kan. Jadi malam tu dia kata mula-mula meriah, semua orang berinai-rinai sampailah pukul 10 malam, pukul 1 pagi. Berborak-borak, best, seronok sangat, sebab proses berinai itu memang dijalankan dalam penuh kegembiraan. Macam-macam cerita waktu dekat kilang keluar, tapi tak ada satu pun cerita tentang benda tu keluar. Maksudnya yang Dek Na tolak bos perempuan dia tadi, tak ada satu pun keluar. Tapi bila tak keluar, Kak Rubiah pun malas nak cerita-cerita, sebab mungkin ada benda buruk, ada yang tak kena dengan cerita tu kan. Jadi dia tak naklah ceritalah benda lain. Borak, akhirnya tertidurlah ramai-ramai malam tu. Selepas semayang isyak semua, tertidurlah ramai-ramai, dengan pengantin sekali tertidur dalam bilik tu. Tapi dekat luar masih lagi ramai orang, sebab orang nak bergotong royong merewang, kalau Jawa cari merewang, untuk sediakan makanan, sediakan bahan-bahan untuk esok pagi punya majlis kan. Malam tu meriah lah kan, esok kena nikahan. Jadi dia kata malam tu tidur seronok sangat, walaupun bersempit-sempit, rapat-rapat satu sama lain, tapi cukup meriah pada waktu tu. Dan Kak Rubiah tidur dekat betul-betul sebelah katil pengantin. Dengan kata lain, kalau belakang dia membelakangkan katil pengantin, kalau dia pusingkan badan dia akan nampak bawah katil.
Faham dia duduk betul-betul kat tepi katil tu. Tengah-tengah dia tidur. Waktu tu dia tak perasan pukul berapa. Dia rasa macam ada orang usik dia. Lebih kuranglah dia kata tengah-tengah malam, sebab tak ada bunyi orang pun dekat luar. Dan lampu pun dah gelap. Yang ada pun lampu dekat ruang lega di luar bilik. Ini adalah rumah kampung, dia kata. Jadi tiba-tiba dia rasa, dia kan membelakangkan katil kan, membelakangkan ruang bawah katil. Dia rasa macam ada orang geletek dekat pinggang dia. Dia mula ingatkan Dek Na yang buat, sebab Dek Na duduk dekat atas katil, baring dekat atas katil. Jadi dia pun paling lah. Dia bangun, dia paling, dia tengok Dek Na tengah tidur dengan tangan begini, berinai semua. Abang bayangkanlah. Jadi macam tu dia kata, takkan Dek Na pula dia sambung balik tidur. Jadi tengah-tengah tidur untuk kali yang kedua, kali ni ada lagi sekali benda tu usik daripada belakang. Dia usik dekat pinggang. Dia nak kata lipas ke cicak ke apa benda dia pun. Dia pun bangun lagi sekali. Dia kibas-kibas, dia tengok takut kan ada lipas ke. Tahu rumah kampung jarang ada lipas kan. Cicak ada lah dia kata. Jadi dia takut lah. Kok kalau ular pun naik, kenalah tengok juga kan. Kibas. Jadi dia kejutlah kawan dia. Ada nampak macam cicak tak melintas kat sini? Kawan dia kata, tidurlah dah malam. Besok pagi kan ada majlis. Kata. Jadi Dek Na pun Dek Na pula. Kak Rubiah ni pun baringlah balik. Bila dah baring balik, kali ni dia dah rasa macam tak sedap hati. Nak lelap ke tidak. Tapi dia cubalah bertahan. Mana tahu kan ada jadi kali yang ketiga. Betul. Waktu ni Kak Rubiah masih lagi berjaga. Dia tak tidur. Tengah-tengah dia baring, melayan perasaan yang dia pun tak tahu jam berapa. Tiba-tiba dekat tangan dia kan tidur kan mengiring kan, membelakangkan kawasan bawah katil kan. Tiba-tiba tangan dia diusik dengan sesuatu. Maksudnya ada satu tangan sejuk usik dia. Waktu tu dia melanting bangun. Dah terkejut. Dia kata, apa benda ni? Aduh, ular dalam bilik ni. Dah masing-masing malam tu semua orang terbangun. Ular daripada ketakutan dalam bilik pengantin. Kok ada ular? Jadi semua orang cari, tak ada. Jadi dia orang tanya, apa sebenarnya yang berlaku? Lepas tu dia kata, ada benda sejuk pegang tangan aku. Kekek Dek Na masa tu. Alah, dia nak bergurau dengan kau tu. Siapa yang nak bergurau dengan aku? Aku punya kawan tu lah. Macam lah kau tak ingat. Dia kata, bila cakap macam tu, baru Kak Rubiah teringat. Dek Na ni dulu ada pendamping. Alamak, dia kata, masih ada lagi ke? Tak apalah, takkanlah nak menjerit-jerit malam tu ke, nak balik rumah dia yang jauhnya daripada Kuala Pilah ke Rembau tu, hara jauhnya, takkan nak balik malam tu. Takkan nak tidur dekat ruang lega kat depan, penuh dengan saudara mara Dek Na. Jadi tak nak dia tidurlah juga. Dia cakap dengan kawan dia, boleh tak aku beralih tempat, kau tidur dekat katil? Kawan dia kata, tak nak, aku nak duduk kat tepi dinding ni. Kau membelakangkan katil lah, tak nak aku duduk kat situ. Aku takut gelap-gelap bawah katil tu. Kata, aduh, Kak Rubiah kata, tolonglah, janganlah jadi apa-apa. Jadi bila yang kali ketiga, kali keempat ni, diorang semua tidur. Kak Rubiah terus kejamkan mata, pejam sepejam-pejamnya. Dia tak nak kalau ada apa-apa berlaku selepas tu. Tiba-tiba daripada belakang dia dengar bunyi orang macam macam tu. Waktu tu bulu meremang. Ya Allah, dia dah ketakutan. Dia cuba untuk bangun, untuk menjerit, tapi satu badan dia krem. Dia rasa macam dia telah dikunci. Dia tak boleh buat apa-apa. Dan bunyi tu datang daripada bawah katil di belakang dia. Dan semakin lama semakin mendekat. Betul-betul dekat belakang kat tengkuk dia. Sebab dia rasa benda tu bernafas. Memang betul-betul kat tengkuk dia. Waktu tu dia kata, kalau dah dia nak terkencing, dia memang boleh terkencing pada waktu tu. Mujurlah waktu tu belum rasa nak terkencing. Dia dah ketakutan ni. Ya Allah, dia nak gerak-gerak tapi tak boleh. Nak gerak-gerak tapi tak boleh. Entah macam mana dia punya doa Allah Ta'ala kenankan. Dan tiba-tiba dia menjerit. Satu bilik tu bangun. Semua orang, kenapa? Bertanya. Jadi dengan keadaan macam nak menangis, Kak Rubiah kata, dia ceritalah, dia kata bawah katil tu ada benda, ada setan, dia kata. Jadi waktu tu dia nak kata, relax lah, memang aku letak benda tu bawah katil, itu dia punya rumah. Kalau kenapa dia kecekik kau, dia kata tak, tiba-tiba dia bernafas kat belakang leher aku. Alah, tu tak ada benda, kau tak payah takut lah. Tapi bila dah macam tu, Kak Rubiah kata, kalaulah dia ada kereta hari tu, memang dia balik. Dia kata balik Kuala Pilah, dia tak nak duduk situ. Tapi dia mohon pada Dek Na, dia tak nak tidur dalam bilik tu. Boleh tak ada ruang lain yang dia nak tidur?
Jadi Dekna pun dalam keadaan yang ngantuk-ngantuk. Bolehlah kau tidurlah dekat kawasan ruang lega kat depan tu seorang-seorang. Aku tak kacau lah. Dia kata kau takut sangat. Jadi kawan-kawan lain gelak-gelakkan Kak Rubiah. Mengatakan Kak Rubiah ni takut. Jadi Kak Rubiah pun duduklah dekat ruang lega kat depan. Duduklah sebelah-sebelah anak-anak saudara kepada Dekna yang duduk tidur dekat ruang depan tu. Dah malam tu dia dah tak boleh nak tidur. Terkebil. Waktu baru dia nak lelap, dia rasa macam keadaan sedar atau tak sedar. Orang panggil empang-empang alang. Dia nampak dekat pintu bilik Dekna ada benda tu berdiri. Bentuknya macam beruk dan matanya warna merah. Itu memang bentuk-bentuk yang standard. Dia kata benda tu berdiri dekat depan pintu, cepat-cepat Kak Rubiah palingkan badan dan dia menghadap ke tempat lain. Dia tak nak menghadap bilik pengantin. Dan dia dapat tidur sampai dah besok pagi. Dan bila besok pagi majlis berjalan macam biasa, Dekna memang dipuji sebagai seorang yang sangat cantik, seorang yang sangat ada aura tersendiri. Tapi Kak Rubiah simpan cerita tu dan bawa cerita tu balik ke rumah mak dia. Sampai dekat rumah mak dia, diceritakanlah benda tu. Mak dia cakap, memang ada sesetengah orang suka benda-benda ni. Dan benda ni percayalah akan beri keburukan satu hari nanti. Abang ingatkan abang nak sambung cerita ni. Biar panjang sikit dalam dapat 40 minit. Tapi abang fikir-fikir balik. Tak payahlah. Nanti abang kerat cerita tu. Abang nak buat part yang kedua. Seronok sikit nak cerita. Mesti ada yang marah kan. Tak apa. Selang 2 hari je. Sabtu Ahad abang cuti. Senin abang ceritakan balik. Lucu kan? Lucu bagi abang lah. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak sampaikan beberapa ucapan hari jadi. Moga-moga menjadi kenangan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Samsiah Mat Isa. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Nur Syafawani. Hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 8 yang lepas. Dan lambat sikit lah abang ucapkan. Dia kata selamat hari jadi buat anak dia. Semoga bahagia dalam perkahwinan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan cepat-cepatlah dapat anak. Daripada doa seorang mak. InsyaAllah. Doa seorang mak memang tak ada hijabnya. Memang tak lama lagi Nur Syafawani ni akan dikurniakan baby. Daripada abang ucapkan selamat berbahagia hingga ke akhir hayat. Juga semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah buat kalian suami isteri. Ucapan yang kedua datangnya daripada Amalina. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat kakak-kakak ipar dan saudara maranya. Yang pertama dia nak ucapkan buat Raja Rohi Shalizad. Dia kata kakak ipar dia ni, yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 10. Dan yang kedua dia nak ucapkan buat Raja Rohi Syahira. Sedap-sedap namanya, Raja Rohi Syahira. Dia kata yang mana hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 10. Dan yang ketiga buat Raja Rohi Syamsirul Aiman, yang mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 10. Selamat hari jadi buat ketiga-tiga orang yang disayangi. Semoga Allah sentiasa merahmati kalian bertiga, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan hari jadi yang keempat datangnya, yang ketiga datangnya daripada seorang bonda yang bernama Mazlina. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia, tapi dia tak beritahu nama. Cumanya abang letak anak kepada Puan Mazlina yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 10. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dan memberkatimu dengan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik. Daripada pihak JSPL, daripada abang sendiri, abang ucapkan selamat hari jadi buat Nur Zafirah Kama. Agak panjang sikit namanya. Sekali lagi abang sebut Nur Zafirah Kama, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 10. Dan daripada abang ucapkan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan Allah dunia dan di akhirat. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Zifah Azinurdin.
dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia juga, cuma dia tak beritahu nama dan abang letakkan selamat hari jadi buat anak kepada Zifah Azinuddin. Hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 10 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan, semoga diberikan masa depan yang cukup cemerlang. Ucapan hari jadi yang ke-6 datangnya daripada seseorang yang bernama Hana Akmal. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat bondanya yang bernama Puan Hamidah Saad, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 10, dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda, Bonda Z. Bonda Z ni selalu hantarkan ucapan. Terima kasih sangat-sangat Bonda Z. Dia kata nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya, iaitu Muhammad Iman Hamzi, yang mana hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 10, genap umur 23 tahun. Jadi buat anak tersayang, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan masa depan yang cukup cemerlang dan memberikan rezeki yang melimpah ruah buatmu. Dan ucapan hari jadi yang terakhir, pihak JSPL dan juga abang ucapkan buat Nur Suhani Zaaba, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 10 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kerahmatan dunia dan di akhirat. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini. Tapi ceritanya belum habis lagi. Ada sambungannya. Nanti abang akan sambungkan. Dan abang cuba untuk minggu depan abang bercerita setiap hari. Niatnya nak habiskan cerita yang ada. Dan pada masa yang sama, moga-moga menjadi iktibar dan hiburan untuk kita semua. Menemani sewaktu buat kerja dan juga sewaktu bersenang lenang. Kalau Sabtu Ahad, selalunya kita ada keluarga kan. Ada aktiviti sendiri. Isnin sampai Jumaat tu lah yang tengah stres bekerja macam abang huhaga. Terima kasih pada yang membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist. Kalau nak dapatkan, masih lagi ada abang sediakan link yang ada dalam di bawah setiap video. Boleh tekan link kat situ. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Ni Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin baru abang start balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.